Hai murid-murid, Assalamualaikum. Oke, kamu puas sudah kan cuti PDPR kan? Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru yaitu mesin. Oke, kita start ya. Oke, sebelum tu teacher mau kamu keluarkan buku teks kamu sebagai rujukan lah sambil teacher membuat penerangan di sini. Oke? Okey, baiklah. Mesin ni kita bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama ialah mesin ringkas, yang kedua ialah mesin kompleks. Okey, apa perbezaannya? Okey, teacher akan terangkan dengan kamu. Okey, baiklah. Terdapat 7 jenis mesin ringkas. Okey, yang ini kamu boleh buka di buku teks kamu, muka surat 190. 190. Okey. Ini adalah penerangan tentang mesin ringkas. Alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okey, mesin ringkas ada 7 jenis. Yang pertama adalah satah condong. Okey, contoh satah condong ni adalah seperti tangga. Okey, cuba kamu bayangkan, kamu mau naik ke, contohlah kamu pergi Econ Safe. Okey, Econ Safe di Davil kan? Okey, kamu mau naik pergi Econ Safe tapi tak ada tangga. Jadi macam mana cara kamu naik ke tingkat atas? Jadi, tangga ni adalah salah satu jenis mesin yang memudahkan kerja kita dan juga cepat untuk kita naik ke tingkat atas. Okey, contoh lagi. Contoh-contoh lain. Yang seterusnya, jalan raya berlingkar dan bertingkat. Ini flyover lah yang di KL tu, yang di KK. Seperti di Cameron Highland, Bukit Putus Ulu Bendul Negeri Sembilan atau di Fraser Hill. Okey, yang kedua, mengangkat objek yang berat ke atas kenderaan seperti lori. Kalau kita contohnya lah pekerja kan, pekerja di survey kah, untuk dorang naikkan barang ke dalam lori, dia memerlukan benda yang condong begini. Ini lori. Okey, contoh teacher sini. Ini lori. Ini sata condong. Jadi untuk dorang naikkan barang ke lori itu, dorang kena ada sata condong dan dorang boleh tolak barang tu untuk naik ke lori. Okey, seterusnya, mengangkat objek binaan melalui landasan condong menggunakan kereta sorong. Yang ini ada gabungan pula dengan mesin roda dan gandar. Itu nanti teacher ceritakan. Sekarang ni sata condong dulu. Tapi sebagai contoh yang lagi mudah ialah sata condong. Kalau di buku teks kamu, dia cakap situ sata condong. Tu papan disendengkan menjadi sata condong untuk memudahkan kerja menggerakkan beban ke aras yang berbeza ketinggian. Itu adalah salah satu jenis sata condong. Okey, seterusnya ialah baji. Okey, baji ni adalah satu atau dua sata condong yang membentuk hujung yang tajam. Baji ni lebih senanglah, benda yang tajam. Baji ni berkaitan dengan benda yang tajam. Contohnya seperti kapak, gergaji, pemecah ais, pisau ataupun cangkul. Okey, contohlah baji ni. Dia begini. Dia mesti ada benda yang tajam. Begitu. Okey. Kalau kamu nampak yang ini, satu ni. This one, teacher. This one. This one. Dia macam kapak kan? Kalau yang macam begini, seperti pemecah ais dan juga pisau hujungnya. Okey. Ini adalah baji yang kedua. Alright. Yang ketiga, skru. Okey, skru adalah sata condong yang berlingkar. Okey. Fungsi skru adalah untuk mengetatkan objek yang bergabung. Biasa terdapat pada alat gerudi, spana, pembuka botol dan pilih air. Okey, kembali lagi ke buku teks kamu. Okey, kalau baji di buku teks kamu, di muka surat 191, okey, baji pada kapak memudahkan kerja, memisahkan dan membelah batang kayu. Okey, untuk skru pula. Okey, skru di muka surat 190 di bahagian atas sikit. Skru digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan kepingan papan tanda pada sebatang kayu. Itu adalah fungsi skru. Alright, seterusnya. Yang keempat adalah gear.
terdiri daripada roda atau silinder bergigi. Putaran gear ini berlawanan dengan putaran gear yang satu lagi. Okey, apabila gear ini pergi ke arah sini, gear ini pula akan pergi ke arah sini. Dia mesti berlawanan. Biasa terdapat di dalam jam dan pada basikal. Contoh lagi yang mudah, gear ni kamu boleh jumpa di kamu punya kereta mainan. Gear kebanyakan yang ada di kereta mainan. Okey, di buku teks kamu kita cari gear pula. Okey, muka surat 190, gear yang dipasang pada basikal berguna untuk menggerakkan roda basikal pada kelajuan yang berbeza. Okey, another one. Ini adalah yang ke-5, tuas. Okey, tuas ni dia a bit tricky sikit. Okey, tuas satu rod yang bergerak pada satu titik tetap yang dipanggil fulcrum. 3 bahagian dalam tuas iaitu beban, daya dan fulcrum. Okey, untuk tuas ni dia mesti ada beban, daya dan juga fulcrum. Teacher ulang balik. Di tuas ni mesti ada beban, daya dan fulcrum. Okey, contohnya adalah seperti tukul besi. Okey, tukul besi. Ini adalah daya. Daya ni adalah di mana tenaga kamu digunakan untuk menggerakkan bahan itu. Jadi biasanya kita letak tangan di sini kan. Okey. Dan seterusnya ini adalah fulcrum. Fulcrum ini adalah satu kawasan di mana dia mesti berada di situ. Kamu fahamkah? Okey, dapat teacher tunjukkan nanti dengan kamu. Kalau beban ni pula ialah benda yang kita kena tarik ataupun kita kena angkat. Sebagai contoh, di sini ada paku. Jadi untuk kita tarik paku tu, kita mesti letakkan daya di sini dan kita kena kasih berdiri tukul besi ni di sini untuk kita tarik paku tu di sini. Okey, ini adalah contoh yang satu. Contoh yang kedua ialah paku. Okey, paku. Di sini adalah daya. Kenapa di sini daya? Sebab kamu letak sini tukul untuk kamu ketuk dia tuk 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 tuk. Okey, di bawah sini adalah beban. Kenapa beban? Sebab kita letakkan kayu di bawah untuk kita ketuk paku tu. Dan secara automatiknya di tengah-tengah ni adalah fulcrum lah. Okey, seterusnya lagi teacher bagi lagi contoh. Gunting. Okey, gunting. Di sini adalah daya kamu. Di sini daya kamu sebab kamu pegang gunting tu. Kamu gerak-gerakkan gunting tu menggunakan tangan kamu. Fulcrum. Ini adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengah dia macam sebagai pemegang ataupun point. Okey, dan di sini adalah beban. Untuk kamu potong kertas kah? Okey, di sebelah sini. Contoh lagi teacher kasih. Okey. Pelayar. Okey, pelayar. Ini adalah daya. Di bahagian sini daya sebab kamu letak tangan kamu di sini. Dan di sini adalah fulcrum untuk memegang untuk memegang pelayar ni lah. Di sini fulcrum. Dia sebagai point. Dan di sini adalah beban untuk kamu pusing-pusingkan skru kah apakah menggunakan pelayar. Okey? Dan formulanya paling senang. Okey? Formulanya semua alatan ini boleh buka tutup tin. Benda yang macam tuas ni kita boleh gunakan dia untuk buka penutup tin. Okey, ini adalah tuas kelas pertama. Ada lagi tuas kelas kedua, tuas kelas ketiga. Okey, pelan-pelan. Untuk formula tuas kelas pertama, formulanya semua alatan ni boleh buka penutup tin. Contohnya tukul besi, gunting, paku, pelayar. Okey. Seterusnya lagi tuas kelas kedua. Okey, contohnya pembuka botol. Di sini adalah fulcrum sebab kita gunakan dia sebagai point untuk dia berdiri ataupun untuk dia stabil di situ. Di sini adalah beban di mana kita letak botol di situ dan ini adalah daya untuk letak tangan kamu. Next one. Kunci. Ini adalah daya.
pembuka penutup botol nih. Ini adalah daya di mana kamu letak tangan kamu, fulcrum sebagai point dan beban tu. Beban tu adalah penutup botol tu lah. Okey, dan seterusnya bonet kereta. Inilah jongkat-jongkat paling senang. Sini fulcrum. Pointnya beban batu dan ini adalah daya kamu. Okey, ini adalah daya kamu. Okey, jadi kamu boleh tengok lagi di sini. Okey, contoh seterusnya lagi lah. Pemecah buah keras. Di sini adalah daya kamu. Di sini adalah fulcrum. Memang dia fulcrum di sini. Kalau kamu tengok pemecah buah keras. Dan di sini adalah beban lah, iaitu buah keras. Okey, perbezaannya tuas kelas pertama dan tuas kelas kedua. Cuba kamu tengok kedudukan fulcrumnya. Kalau tuas kelas pertama, fulcrum ni di tengah-tengah. Fulcrum di tengah-tengah. Tapi kalau tuas kelas kedua, fulcrumnya berada di hujung. Itu adalah tuas kelas kedua. Okey, kita tengok tuas kelas ketiga pula. Okey, ini adalah tuas kelas ketiga. Okey, untuk tuas kelas ketiga, okey. Tuas kelas ketiga ni kamu bayangkan diari seorang bintang badminton negara. Okey, untuk tuas kelas ketiga kamu tengok makcik ni. Okey, fulcrum berada di atas. Daya di tengah-tengah, beban di bawah. Okey, dia menyapu kan. Fulcrum ni untuk dia pegang gitu. Dayanya di tengah-tengah dan bebannya di bawah. Contoh lagi untuk pisau. Fulcrum berada di sini. Sebab kita kena pegang pisau tu, contohnya. Pisau tu kita pegang begini. Okey, pisau kita pegang begini. Ini sebagai fulcrumnya sebab kita pegang pisau tu. Dan ini adalah daya. Ini daya. Fulcrum, daya, beban. Okey, contohlah teacher mau potong ini. Ini adalah fulcrum, beban, daya. Gitu. Fulcrum, daya, beban. Fulcrum, daya, beban. Okey, begitu. Okey, seterusnya. Untuk penyepit ais pula. Okey, ini adalah fulcrum. Hujung ni fulcrum. Tengah-tengah ni daya. Dan di sini adalah beban. Okey, sekejap. Okey, kalau yang ini pula. Penyepit bulu ni. Okey, di mana satu fulcrum, di mana satu daya, di mana satu beban. Okey, ini adalah fulcrum di mana dia memegang penyepit ni. Okey, ini adalah fulcrum. Ini adalah daya. Ini adalah beban. Okey, contohnya teacher angkat satu pen. Okey, di sini adalah fulcrum, daya dan juga beban. Okey, nampak? Okey, dan yang terakhir, memancing. Okey, aktiviti memancing. Di bawah ini fulcrum. Di sini daya. Okey, daya sebab kita tarik dia. Okey, dan di sini adalah beban. Okey, untuk tuas kelas ketiga ni kamu kena ingat. Di sini mesti fulcrum. Tengah-tengah adalah daya. Hujung ni adalah beban. Alright. Untuk tuas kelas kedua, okey, ini untuk tuas kelas ketiga. Untuk tuas kelas kedua, okey. Untuk tuas kelas kedua, di sini mesti fulcrum. Okey, fulcrum. Tetapi yang bezanya di tengah-tengah ni adalah beban. Maafkan teacher padam. Okey. Di tengah-tengah sini mesti beban dan di sini adalah daya. Okey. Sebagai contohnya kalau tuas kelas kedua ni macam kita tolak gerobak. Okey, kita tolak gerobak. Di sini kita tolak, sini adalah daya. Tengah-tengah tu adalah pasir yang kita tolak dan di hujung
kereta sorong tu ataupun gerobak tu adalah rodanya. Rodanya tu adalah fulcrum kamu. Okey, untuk tuas kelas pertama pula, okey, di tengah-tengahnya adalah fulcrum. Okey, di sini adalah dia punya daya dan di sini adalah bebannya. Okey, ini adalah sebagai contohnya gunting. Okey, gunting. Okey, gunting. Ini di sini kamu letak daya kamu, di sini fulcrum kamu, dan di sini adalah kamu punya beban untuk kamu gunting apa-apa saja kamu mau. Okey, jadi dia ada 3 jenis kelas. Okey, kalau kamu tengok di buku teks kamu yang pasal tuas tu, okey. Muka surat 191, sudu digunakan sebagai tuas untuk membuka penutup tin makanan. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi ke mesin ringkas yang ke berapa sudah? Roda, dan ini adalah mesin ringkas yang ke-6. Roda dan gandar. Okey, roda dan gandar ni macam beginilah. Dia mesti ada berkaitan dengan gandar dan juga roda untuk kita pusing-pusingkan. Okey, sebagai contoh yang paling senang di rumah kamu, paip. Okey, yang ini pilih air. Okey, pilih air. Di sini adalah rodanya dan di sini adalah gandarnya untuk kita pusing-pusingkan. Okey, untuk pemutar skru sama juga. Di sini adalah rodanya, kita pusing-pusingkan dia, dan di tengah-tengahnya tu adalah gandar. Okey, spana kereta macam biasa. Di sini adalah rodanya, tangan kita nih rodanya. Kita pusing-pusingkan, dan di sini adalah gandarnya. Okey, kalau kamu tengok di buku teks tadi, roda dan gandar. Roda dan gandar, muka surat 190, roda dan gandar pada pedal basikal menggerakkan gear dan seterusnya memutarkan roda basikal. Okey, pedal tu adalah rodanya dan gandarnya adalah pada basikal itu. Okey? Okey, dan ini adalah yang ketujuh, takal. Okey, takal. Terdiri daripada sebuah roda beralur yang boleh bergerak balas. Digunakan untuk mengangkat, menurun atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dilalukan pada alur itu. Contoh menaikkan dan menurunkan bendera, layar dan juga beban. Okey, kalau kamu tengok di sini. Kalau kamu tengok di sini adalah bebannya. Di sini adalah takalnya. Okey, dia mesti berkaitan dengan roda beralur. Jadi kita kena tarik untuk naikkan beban itu. Okey, kalau kamu tengok di muka surat 190. Okey, takal di sini dia ada bagi dua. Okey, takal yang dipasang pada menara tinjau, muka surat 190. Takal yang dipasang pada menara tinjau digunakan untuk menaikkan beban dengan lebih mudah ke atas menara. Kamu tengok tu, dia naikkan periuk ke tu apa. Okey, dan muka surat 191, takal pada tiang bendera digunakan untuk menaikkan dan menurunkan bendera. Kita macam tarik dia begitu. Dan bendera tu naik ke atas. Okey, jadi secara keseluruhannya mesin ringkas ada 7. Okey, ada 7. Yang pertama sata condong, yang kedua baji. Okey, sata condong ni contohnya tangga. Baji adalah bahan-bahan yang tajam seperti kapak, pisau. Okey, tuas. Tuas ada 3 jenis kelas. Tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, tuas kelas ketiga. Okey. Dan seterusnya yang keempat, gear. Gear ni kamu boleh dapat di basikal kamu, di kereta mainan. Okey, yang kelima, skru. Senang. Skru ada banyak. Okey, skru memang ada banyak. Ada di meja kamu lah, di kerusi kamu lah. Okey. 6. Roda dan gandar. Basikal kamu. Alright. Yang ketujuh adalah takal untuk kita menaikkan bendera kah, untuk kita menaikkan beban. Contohnya kita menaikkan periuk nasi ke atas menara. Tak payah kita mau turun. Tak payah kita mau turun pergi menara tu. Turun bawah menara, ambil periuk nasi, angkat lagi pergi atas. Kita ada takal untuk kita tarik. Macam contohnya perigi. Perigi kan dia menggunakan takal. Okey, perigi dikaut air di bawah perigi tu, ditarik air tu dan sampai dengan kita. Tak payah kita mau terjun ke dalam perigi tu untuk ambil air. Okey, sebab ada
mesin ringkas iaitu takal. Okey, next session kita akan pergi kepada mesin kompleks. Jadi hari ini kita cuma fokus kepada mesin ringkas saja dahulu. Jangan lupa untuk buat tugasan teacher yang teacher post di grup WhatsApp. Dan itu saja untuk kelas hari ini. Thank you, kelas.